Hai dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan kawan-kawan saya Azwan, Amin dan Irfan ingin berkongsi tentang bab 10 Geografi tingkatan 3 iaitu sumber hutan. Baiklah, mari kita lihat dahulu apa itu sumber hutan. Sumber hutan merupakan sumber yang boleh baharu yang meliputi kawasan yang ditumbuhi oleh pelbagai flora dan fauna di dalamnya. Tapi, kenapa sumber hutan ni penting untuk kita? Mestilah sumber hutan ini penting untuk kita. Sumber hutan perlulah diurus dengan cekap bagi memenuhi 4 kepentingan ini. Pertama, keseimbangan ekosistem. Komponen biotik dan abiotik saling berinteraksi dan menghasilkan satu aliran tenaga dan rantaian makanan yang berterusan bagi mengekalkan keseimbangan ekosistem. Kedua, keperluan masyarakat setempat. Fungsi hutan kepada masyarakat setempat penting sebagai sumber makanan, membina tempat tinggal, menyediakan pelbagai peralatan dan sebagai sumber pendapatan. Ketiga, ekopelancongan. Ekopelancongan ialah aktiviti pelancongan yang melibatkan kawasan alam semula jadi. Dengan ini, pelancong dapat menikmati keindahan alam semula jadi yang menarik. Contohnya, Taman Negeri Royal Belum, Perak. Keempat, membekalkan sumber bahan mentah. Pengurusan sumber hutan yang cekap dapat menjamin bekalan bahan mentah yang berterusan untuk masa hadapan. Contohnya, rotan dan buluh dijadikan perabot dan kraftangan, dan mengkuang dijadikan tikar. Habis tu, apa bukti usaha-usaha sumber hutan ini dijalankan? Ada banyak usaha pemeliharaan dan pemeliharaan sumber hutan yang dijalankan. Pemeliharaan yang bermaksud usaha untuk melindungi, merancang dan mengurus sumber hutan agar tidak musnah. Secara mudahnya, mengekalkan apa yang sedia ada. Pemeliharaan pula bermaksud usaha-usaha membaik pulih sumber hutan yang telah diganggu supaya kembali ke keadaan asal. Usaha-usaha yang telah dijalankan ialah: yang pertama, tapak ramsar. Tapak ramsar berperanan untuk menjaga tanah lembap, khususnya hutan paya bakau yang mempunyai banyak hidupan. Dari segi pemeliharaan, tapak ramsar dipelihara sebagai salah sebuah destinasi pelancongan supaya tidak digunakan untuk aktiviti pembangunan. Dari segi pemeliharaan, tapak ramsar mempunyai jabatan perhutanan yang berperanan untuk mengawal pengeluaran hutan bakau. Contoh Tasik Bera, faham? Yang kedua, geopark. Geopark berperanan untuk mementingkan pembangunan sesebuah kawasan secara lestari tanpa memusnahkannya. Pemeliharaannya memelihara dengan menjadikannya sebagai pusat ekopelancongan. Pemeliharaannya pula pemeliharaan biologi, geologi dan budaya di sana. Yang ketiga, taman negara. Taman negara merupakan kawasan yang dilindungi oleh kerajaan bagi tujuan kawasan tersebut dipelihara dan dikekalkan. Pemeliharaan dijadikan sebagai tempat ekopelancongan supaya tidak diganggu. Pemeliharaan Jabatan Penghiratan telah membaik pulih hidupan liar dan hutan. Contoh, Taman Negara Pulau Pinang. Yang keempat, pembangunan lestari. Pembangunan lestari adalah sebagai gagasan pembangunan moden yang menangani isu tuntutan pembangunan dengan pemeliharaan alam sekitar. Usaha pemeliharaannya: bandar yang dibina berasaskan bandar dalam taman memelihara hutan dalam bentuk ekopelancongan. Usaha pemeliharaan, usaha dan komitmen berterusan ke arah pembaikan kualiti persekitaran. Jadi, apa agensi-agensi yang menjalankan usaha-usaha ini? Peranan agensi dalam pengurusan hutan di Malaysia. Badan kerajaan dan badan bukan kerajaan di Malaysia telah mengambil beberapa inisiatif dalam pengurusan hutan. Yang pertama, Jabatan Alam Sekitar JAS bertanggungjawab merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan dasar serta strategi berkaitan biodiversiti dan perhutanan melalui pengurusan hutan secara berkekalan, penyelidikan dan pembangunan perhutanan. Yang kedua, Sabah Forestry Department bertanggungjawab dalam memberi perlindungan dan pemeliharaan rizab hutan berdasarkan konsep pengurusan hutan lestari SFM. Yang ketiga,
Sarawak Forestry Corporation melaksanakan pengurusan hasil hutan kawasan terlindung sepenuhnya, pemeliharaan hidupan liar, kawalan penuaian dan penguatkuasaan terhadap pematuhan serta penyelidikan dan pembangunan perhutanan. Yang keempat, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan berperanan meningkatkan pengetahuan, kesedaran dan penglibatan masyarakat mengenai keperluan dan kepentingan konservasi biodiversiti. Yang kelima, Institut Penyelidikan Perhutanan FRIM berperanan menjana pengetahuan dan membangunkan teknologi yang bersesuaian untuk pemeliharaan, pengurusan, pembangunan dan penggunaan sumber-sumber hutan serta meningkatkan kesedaran terhadap peranan alam sekitar dan pemeliharaan hutan. Badan Bukan Kerajaan Sahabat Alam Malaysia SAM berperanan mendidik masyarakat umum mengenai keperluan pembangunan lestari. Yang kedua, Malaysia Nature Society MNS melindungi dan memelihara kepelbagaian biologi yang kaya secara berkesan, memberi kesedaran alam sekitar melalui pendidikan. Yang ketiga, Wildlife Trade Monitoring Network WTF berperanan menguruskan perdagangan yang mampan melibatkan tumbuh-tumbuhan dan haiwan liar tanpa merosakkan integriti sistem ekologi. Yang keempat, Global Environment Centre GEC menggalakkan perlindungan dan penggunaan lestari hutan serta tanah lembap. Yang kelima, WWF berperanan menghentikan kemusnahan persekitaran alam semula jadi melalui beberapa kaedah, iaitu memelihara kepelbagaian biologi dunia, memastikan sumber-sumber jadi boleh diperbarui dan digunakan secara lestari. Yang ketiga, menjalankan penyelidikan dan kempen kesedaran awam. Itu sahaja daripada kami semua. Sekian, terima kasih.